Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita masuk pembelajaran kita tentang mansub. Ingat isim isim peringkat yang ketiga tau Tapi hari ini kita nak bahaskan tentang mansub Jadi kalau kalimat isim itu mansub, apa tanda mansub pada kalimat isim tersebut? Kalau isim biasa tuan-tuan tahulah ustaz, kalau dimansub tanda mansub fathah lah ustaz. Tapi masalahnya kalau isim tu isim biasa tapi isim biasa tapi isim tu dalam bentuk jamak muzakkar salim, isim biasa. Ataupun isim biasa dia jamak muannas salim. Atau isim biasa juga tapi dia musanna, isim musanna, dua, double kan. Dia bukan jamak, dia double pula. Ataupun kalau dia tu isim biasa tapi termasuk dalam kelompok isim 5. Ingat tak kelompok isim 5 tu apa? Abu, akhu, hamu, fu, zu itu kalau di marfu'. Kalau di mansub macam ni mungkin aba, akha, alif pula di ujung. Nanti kita bahaskan tuan-tuan satu persatu. Bagi saya peluang untuk bahaskan secara verbal dulu. Tuan-tuan tengoklah muka saya ni. Kejap lagi saya akan bawa tuan-tuan dalam bentuk diagram. Mudah-mudahan bila 2 kali saya jelaskan, tuan-tuan akan semakin mudah untuk memahami. Tapi biarkan saya nak ulang daripada awal tuan-tuan. Biar saya ulang banyak-banyak kali supaya tuan-tuan ingat dan melekat betul-betul Baik, pelajaran kita peringkat yang ketiga ni tuan-tuan. Pelajaran kita peringkat yang ketiga ni isim diterbagi kepada 2 jenis. Satu isim yang mabni, satu lagi isim yang mu'rab. Isim yang mabni dan isim yang mu'rab. So tuan-tuan tahu isim yang mabni tu semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Ingat tak? Isim tanya lah, isim dhamir lah, isim mausul lah, semua tuan-tuan dah tahu. Itu semua isim tu mabni lah ustaz. Tak payah tukar-tukar baris dia Baik, jenis yang kedua ialah isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab. Jadi kalau dia isim yang mu'rab, dia boleh berubah kepada berapa jenis mu'rab, berapa jenis perubahan. Mu'rab tu berubah kan Allahu, Allahi, Allaha, kitabu, kitabi, kitabah. Dia boleh berubah kan? Dia boleh berubah kepada berapa perubahan? 3. Dia boleh berubah kitabu, dia boleh marfu', dia boleh kitabah, dia boleh mansub dan dia boleh kitabi, dia boleh majrur. Allahu, Allaha, Allahi, masjidu, masjidah, masjid. Dia boleh berubah kepada 3 jenis mu'rab ataupun 3 jenis perubahan. Jadi tuan-tuan, saya dah jelaskan kalau dia marfu'. Ingat tak dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum ni saya dah jelaskan kalau isim itu marfu', apa tanda-tanda dia kan. So ada 3 tanda marfu' dalam kalimat isim biasa ni. Yang pertama paling popular, Allah pakai dhammah lah. Kemudian kalau tak pakai dhammah, Allah pakai waw. Waktu bila Allah pakai waw? Dalam 2 keadaan. Semasa kalimat isim biasa tu jamak muzakkar salim, dan semasa dia termasuk dalam kelompok isim 5, abu, akhu, hamu, tu dia marfu' lah tu, pakai huruf waw. Dan jenis yang ketiga teknik yang ketiga yang Allah gunakan pakai alif. Ni masa bila pula Allah pakai alif nak tunjuk dia marfu'? Masa kalimat itu musanna. Ingat kan? Okey. Penyebab pula, itu tanda-tanda kan. Penyebab pula ada 6 penyebab. Ingat tak tuan-tuan? Yang pertama, kalau kalimat isim itu dia merupakan mubtada'. Mubtada' makna apa? Subjek. Ataupun dia merupakan khabar. Ataupun yang ketiga, mungkin dia subjek kepada kana. Kemudian dia mungkin khabar kepada inna. Yang ni kita akan bahas hari ni pada peringkat kedua sebentar lagi tentang pelajaran mansub. Yang kelima, kalau kalimat itu merupakan pelaku. Ali, dia berjalan. Dia berjalan. Dia siapa? Ali. Ali yang buat kerja berjalan. Ali, dia melihat. Siapa yang buat kerja melihat? Ali. So Ali tu aliyu lah, kena baca baris depan. Baik, yang keenam, yang terakhir, kalau kalimat isim itu dia merupakan isim biasa tapi dia merupakan naib fa'il, timbalan pelaku. Bila timbalan pelaku ni pakai? Hanya kalau ada fa'il majhul kita panggil. Ali, dia dilihat. Jadi fa'ilnya sekarang ni dia dilihat. Jadi adakah dia tu melakukan kerja melihat tu? Tak. Sebaliknya dia dilihat oleh orang lain kan. Jadi bila ada tuan-tuan ia bila ada dilihat, dia dipukul, mereka dikejar. Jadi kalau ada di itu kita panggil fa'il majhul. Jadi ganti nama diri dekat dalam tu, jangan tuan-tuan panggil pelaku, dia timbalan saja. Kenapa panggil timbalan? Sebab baris. Baris dia still sama macam baris pelaku juga. Aliyu, dia dilihat. Tadi Ali, dia melihat. Aliyu juga, Aliyu, dia melihat. Tapi kalau Ali, dia dilihat, Ali tu masih lagi Aliyu, dia dilihat. So timbalan pelaku ni hanya datang kalau kalimat fa'il yang ada dekat dalam rangkap tu fa'il majhul kita panggil ni, yang ada di tu. Baik tuan-tuan, hari ni kita nak bahas isim biasa yang kalau dimansub pula. Jadi dia mansub, apakah tanda-tanda mansub dalam kalimat isim tersebut?
dan apa penyebab dia. Penyebab dia ada 11 tuan-tuan. Jadi kita tak boleh dalam masa satu hari nak cerita pasal 11. Kita ambil sebahagian saja. Tapi tuan-tuan, kalimat isim biasa yang kalau dia mansub, dia ada 4 tanda mansub. Tanda yang pertama yang paling popular semua tuan-tuan tahulah, pakai fathah lah, yang tu tak payah bahas lah. Okey, tanda yang kedua pakai ya. Masa bila Allah akan pakai ya nak tunjuk kalimat itu sedang berada dalam keadaan mansub, sedang berpangkat mansub? Okey, ada 2 keadaan, semasa dia jamak muzakkar salim dan semasa dia musanna. Pakai ya tau, pakai ya masa bila? Masa jamak muzakkar salim. Muslimina, kafirina, saimina, pakai ina, ya ya, nun tu tak payah sebut lah ujung nun tu ina, i tu. Dan lagi satu masa bila? Masa dia musanna. Muslimaini, 2 muslim, kitabaini, 2 kitab, masjidaini, 2 masjid. Jadi aini ai. Tadi kalau marfu' dia ani, muslimani, masjidani. Tapi kalau dimansub jangan pakai ani, pakai aini. Masjidaini, kitabaini, tu pakai ya. Kalau dia berada dalam keadaan mansub. Masa bila? Masa 2 keadaan. Masa jamak muzakkar salim dan masa musanna. Tanda yang ketiga pakai kasrah. Masa bila pakai kasrah? Masa jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim kan muslimati. Pakai kasrah. Jangan tuan-tuan kata muslimata. Dia mansub tau, tapi tuan-tuan tak boleh baca muslimata, mukminata, perempuan-perempuan beriman. Kalau perempuan Islam, muslimata, tak ada dalam Quran. Tuan-tuan jumpa jamak muannas salim di baris atas di ujung. Memang tak ada, tuan-tuan pergilah cari. Dia kalau berada dalam keadaan pangkat dia mansub, jangan pakai muslimata. Jadi dia kena pakai muslimati. So sebab tu tanda yang ketiga menunjukkan kalimat itu berada dalam pangkat mansub ialah kasrah. Masa bila pakai kasrah? Masa jamak muannas salim. Jangan pakai fathah. Baik, yang keempat masa bila? Tanda yang keempat apa? Tanda yang keempat ialah alif, pakai alif. Masa bila? Masa isim 5 tuan-tuan. Masa isim 5. Abu, jangan baca abu, baca aba. Kalau aku, jangan baca aku, baca akha. Jadi sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jumpa abu, kadang-kadang jumpa aba kan. Sebab apa? Sebab ni lah. Masa dimansub jangan pakai abu, kena pakai aba. Pakai aba. Akha, hama, fa dengan za, bukan zu, pakai za. Apa makna hama? Nanti kejap lagi saya jelaskan semula pada tuan-tuan. Okey, penyebab dia apa? Penyebab dia ada banyak tuan-tuan. Penyebab dia ada 11. Hari ni kita akan ambil beberapa lah tuan-tuan. Kita akan ambil beberapa. Mungkin kita akan ambil nanti kita tengok berapa yang saya rasa sesuai. Maf'ul ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Maf'ul ni ada Maf'ul ni ada 4 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dia ada 4, ada 5, ada 5 maf'ul. Tapi maf'ulun bih ada satu lah. Dia ada maf'ulun bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul kerana, ada maf'ul bersama, ada maf'ul fihi. Nanti kejap lagi saya jelaskan satu-satu. Tapi sebelum tuan-tuan jumpa maf'ul tu, kita ada khabar inna dengan subjek kana. Mungkin hari ni kita ambil 2 lah tuan-tuan. Kita bahaskan tentang khabar inna dengan subjek kana dengan maf'ulun bih 3. Tengok nanti macam ni. So tuan-tuan, tuan-tuan tunggu sebentar. Hari ni kita akan bahaskan surah Al-Fil. Surah Al-Fil ayat yang pertama kita tak bahaskan sebab tak ada contoh. Kita ambil ayat yang kedua dan ayat yang ketiga insya-Allah. Ayat yang kedua daripada surah Al-Fil. Tuan-tuan ready Okey, tuan-tuan tunggu, kita akan masuk video yang kedua insya-Allah.